من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua dah sampai? Dah? Dah eh? Hari ni hujan kan? Banyak Dah berhenti. Apa dia? Sembawang lebat. Muka tak lebat, muka tak ada apa-apa. Muka tak ada apa-apa. Aku perempuan lah, kira tak apa. Muka tak ada apa-apa. Keseluruhan kita hari ni 14. Baru 14 Saya. Hari ni baca sikit je boleh tak? Boleh. Betul, tak marah ke? InsyaAllah tak marah. InsyaAllah tak marah, maknanya akan marah juga tu. Tak sikit sangat lah. Saya kau cakap pun kadang-kadang panjang juga kan. Kita sambung kan yang ni keutamaan yang pertama. Keutamaan ilmu tentang Asma'ul Husna dan sifat Allah. Dan kita masih lagi membincangkan tentang keutamaan yang pertama di sini. Di muka surat 14 ada pada bahagian yang kedua di situ. Okey. Ingat lagi tak benda lepas bincang tentang apa? Ingat tak? Dah 2 kali dah aku tanya tu. Ingat tak? Ke tak ingat? Apa dia? Bukan niat. Niat apa? Mendapatkan keridhaan Allah. Okay, jadi itu menjadi tujuan kehidupan kita. Baik, seterusnya di sini kita bincangkan. Mengingati Allah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah penyejuk mata dan kehidupan hati hamba-hambanya. Oleh sebab itulah pada waktu mereka kehilangan pengetahuan ini, sesungguhnya mereka sedang dalam keadaan terburuk, bahkan lebih buruk daripada keadaan haiwan ternak. Jadi di sini dikatakan kepada kita, bila seseorang dalam keadaan yang dia mengingati dan mendekatkan diri kepada Allah, itu akan menjadi penyejuk mata dan kehidupan bagi hati seseorang tersebut. Setuju ke tidak? Setuju? Setuju yang macam mana? Kenapa? Kenapa bila kita ingat Allah hati kita sejuk? Soalan. Tenang. Betul? Kenapa ada orang yang tak tenang juga dan ingat Allah? Tak yakin. Kan ada orang kan kita kata sabar istighfar. Dah lama dah aku istighfar. Dah lama aku istighfar, lama aku sabar. Sama juga, tak ada pun. Sama je, tak tenang. So, tak ada keikhlasan. Kurang ilmu. Tak ada keikhlasan. Belum cukup sabar. Keyakinan dia kurang. Macam-macam. Tak kenal Allah lagi. Macam-macam. Tapi saya tanya yang serius. Pernah tak kita rasa bila kita ni ada time kita zikir tapi kita rasa tak tenang lagi? Pernah tak? Pernah kan? Kadang-kadang kan? Kadang-kadang. Jadi macam mana kita nak kuatkan statement ini yang kata bila kita ingat Allah, kita tenang. Tapi dia tak semestinya begitu kan situasinya kan. Adakala kalau macam kadang-kadang kita ambil satu senario yang begini ya. Kita tengah susah tau sekarang ni. Lepas tu bila kita ingat Allah, tiba-tiba hati kita jadi macam makin susah pula.
makin susah hati kan. Selalu kita kata okeylah aku istighfar, tapi macam kenapa masih lagi dia punya perasaan tu masih macam bergolak, masih tak tentu arah. Kita kadang-kadang ada rasa begitu kan? Ke tak pernah? Ada. Maknanya normal itu normal bukan kata aku tak normal ke. Pada biasa. Sebab kalau kita letakkan statement macam tu, ingat Allah tenang. Tapi tak semua keadaan ingat Allah tenang. Ada kadang-kadang ingat Allah pun makin bercelaru, makin macam mana. Makin bertambah-tambah sedih tu kan, makin belalak gitu. Makin belalak, makin nangis kan. Kalau orang Kedah kita makin teriak, makin nangis. Makin nangis. Jadi kita sekarang ni nak kata ingat Allah itu akan menjadi sesuatu yang menyejukkan mata dia, menyejukkan mata dan kehidupan hati hamba-Nya. Namun bagaimana keadaannya? Okey, siapa yang cakap macam ni? Ingat Allah tenang. Tuhan cakap gitu. Allah cakap gitu. Dalilnya? Ketawa pula dalam Quran. Okey, apa dalilnya? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah tu bersama dengan kita. Dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenteram. Lagi? Apa dia cakap Maria? Tak dengar cakap Maria. Oh, dengan berzikir. Sama lagi macam kakak kan? Sedangkan sama nama? Sorry. Kak Maria, okey Kak Maria. Sorry Kak Maria, saya lupa pula nama. Tiba-tiba lupa nama orang. Kak Mariam cakap tadi dengan apa tu? Dengan berzikir, hati tenang. Si Kak Mariam pun kata sama. Tadi keluar la tahzan innallaha ma'ana. Okey. Jadi itu kira siapa yang kata tu? Allah. Mai confirm lah kan? Ke ada keraguan lagi? Allah marah kita mungkin. Alamak, macam mana tu takutnya? Tapi yalah, kita kena banyak beristighfar. Kita kena banyak beristighfar. Jadi kita ni ada satu kekuatan supaya bila kita diampuni oleh Allah, maka kita akan mendapat kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala tu bersama kita. Something like that. Yeah. Something around there. Something like that, something around there. Okay. Ada siapa-siapa nak ni? Top up? Ada hadis yang Okey, ada hadis cakap apa? okey, Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hamba-Ku, aku bersamanya ketika ia mengingatiku, jika ia mengingatku saat kesendirian, aku akan mengingatinya dalam hidupku. Okey. Ia mengingatku dalam satu kumpulan, aku akan mengingatinya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Okey. Jadi kita nak kata bila kita ingat Allah, Allah ingat kita tenang. Tapi sometimes the situation tak macam gitu. Yes, sometimes the situation tak macam gitu, betul. Sometimes the situation dia adalah sebaliknya. Kadang sedih juga. Kadang sedih juga. Betul lah, kadang sedih juga. Dia bukan sesuatu yang kita kata mudah. Kan mudah untuk kita. Tiba-tiba kita nak apply. Tiba-tiba kita macam ini saya nak kata kita bukan kalangan insan generasi sahabat. Betul tak? Generasi sahabat adalah generasi yang mana kalau Nabi SAW cakap terus dia jadi tau. Dia tak beza, dia beza dengan kita generasi hari ini. So, dia macam ini. Kalau kita buat perbandingan, kita buat perbandingan dahulu sebelum saya masuk kepada perbincangan. Kalau kita lihat pada zaman sahabat, Nabi sendiri memperakui bahawa mereka adalah sebaik-baik generasi. Kan? Yang mana bila Nabi cakap terus beriman. Nabi cakap terus nak beramal. Okay? Kalau Nabi kata ingat Allah tenang, terus tenang gitu.
Sebab tu Nabi ingatkan kepada siapa ni? Abu Bakar kan, yang la tahzan innallaha ma'ana tu kan. Itu adalah peringatan yang Nabi berikan kepada Abu Bakar. Bila masanya? Dalam gua. Perjalanan ke dalam gua? Betul. Maknanya dalam gua. Ketika mana? Masuk-masuk gua je la tahzan innallaha ma'ana. Okey. Cakap biar terang. Saya kalau tanya jawab betul-betul. Nanti dia akan timbul soalan yang lain. Nanti dia keliru. Okey. So, bila waktu itu kita nampak Abu Bakar di dalam keadaan yang sangat risau. Sangat takut. Bukan risau je, tapi sangat takut. Kerana apa? Bila dia kata kalaulah di kalangan kaum musyrikin Makkah itu dia melihat ke bawah tu kan, maknanya mereka dah akan dapat detect lah ataupun dah akan dapat nampak yang Nabi ni dah ada dalam gua itu. Tapi mereka tak ditakdirkan untuk melihat di bawah itu kan. Ini yang Nabi pesan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Hilang kan kerisauan itu, kebimbangan tersebut. Tapi kalau saya rasa kalau ada orang cakap lah, kalau ada orang yang dalam keadaan gitu, kalau kita sekarang tiba-tiba kita cakap la tahzan innallaha ma'ana, dia belum dia macam kena marah Macam kena marah kan. Sebab saya ingat macam satu peristiwa, bukan dia berlaku masa arwah abah saya meninggal kan. Mak saya dia nangis lah. Ya orang tua lah kan. Kalau suami meninggal dah berapa puluh tahun dia hidup dengan bapak saya kan. Dia nangis. Tiba-tiba ada orang tu datang. Saya sangat marah actually waktu tu. I think the context tak appropriate lah kalau nak cakap tu kan. Dia kata, dia nampak mak saya nangis, dia kata, jangan nangis, dosa. Astagfirullahaladzim. Dia cakap gitu tau. Aku kat tepi dia. Kalau dosa aku dah cakap dulu. Kita masa tu kita pun dalam keadaan situasi yang hewaya, maksudnya perasaan pun tak stabil lah waktu kan, sebab abah baru meninggal kan. Tiba-tiba dia datang kat mak saya, jangan nangis, dosa. Jangan nangis. Saya tengok muka cik ni tak pernah nampak bila kan masa bapak aku sihat pun aku tak pernah nampak muka kau gitu kan. Entah dah bertahun-tahun tak pernah datang rumah kita. Tiba-tiba bapak kita meninggal, dia datang rumah kita cakap mak kita dosa. Makcik ni kan, aduh, kan aku kuliah juga kat sini. Sabar. Kita sabar. So macam, apa yang dosa ni? Dia cakap, tu mak saya macam tergambar dia muka kan. Tercengang gitu. Tu kan, tengok kena. Terus saya kata, nangis tak apa. Tak apa mak, nangis. Nangis mak, nangis. Sebab kita tak boleh untuk kata gitu kan kepada orang tu kan. Kita tak boleh nak sebut je, jangan nangis, jangan sedih, jangan ini kan. Ni kan. Itu saya baik tak cakap datang saya innallaha ma'ana. Tiba-tiba, mu jangan nangis, mu la tahzan innallaha ma'ana. Kita pun macam gitu geram kan. Sebab ada keadaan-keadaan yang kita faham situasi itu dia tak mampu untuk menyebabkan orang itu mengawal dirinya sampai dia tenang. Jadi kita kena hati-hati jugalah kan menggunakan nasihat-nasihat yang begini, pesanan-pesanan yang begini ya, agar bagi saya ia tidak makin membunuh perasaan orang lain. Sebab kita hidup penuh dengan emotion. Kita kena ingat macam tu. Hidup dengan penuh perasaan, lagi kita orang perempuan kan, kita ada banyak perasaan, kita ada banyak sangat sentimen-sentimen yang perlu dijaga ketika kita ni nak bercakap, nak menasihati dan sebagainya. Cuma kita memang pegang teorinya begitu. Kan teorinya begitu. Jangan bila kita ni ingat Allah ingat kita, bermakna di situ akan memberikan ketenangan bagi diri kita. Tetapi ia bukan macam nak cakap, dia datang macam tu saja. Ia memerlukan kepada proses yang sangat panjang. Sebelum seseorang itu dia dapat merasai bagaimana situasi bila kita ingat Allah, baru Allah ingat kita dan kita akan ada perasaan yang menenangkan. Jika orang yang dia tak biasa berzikir, kita balik kepada ni dia tadi saya tanya, kenapa ada orang dia tak tenang? Kenapa ada orang masih lagi dia rasa macam tak boleh ada rasa ketenteraman walaupun dah berzikir.
Dia begini, kalau orang yang dia tak biasa dengan situasi yang bila berzikir akan dapat ingat Allah dengan keadaan yang tenang, susah bila berlaku keadaan yang menggentingkan bagi diri dia, tiba-tiba dia terus tak tenang. Sangat sukar. Itu memerlukan proses, maknanya kita kena membiasakan diri kita dalam situasi tersebut, baru kita akan dapat merasai ketenangan itu. Kalau kita dah mungkin dalam keadaan yang 10 tahun, 20 tahun kita banyak berzikir kepada Allah dan itu mendatangkan ketenangan bagi diri kita, apa jua yang berlaku, insya-Allah dia akan mendatangkan ketenangan bagi diri kita. Walaupun saya kata walaupun kadang-kadang ups and downs lah, tetapi kita dapat kawal the situation, kan, kita dapat kawal situasi, akhirnya kita tenang juga. Walaupun macam emosi turun naik, namun dengan berzikir kepada Allah tu dalam keadaan ups and down, turun naik tu, dia akhirnya akan buat satu keadaan yang straight bukan dia tenang lah, tenang, aman, damai. Itu yang menyebabkan kita dapat menerima apa je situasi keadaan dengan tenang. Kita dapat berhadapan dengan situasi yang taklah orang kata nak menangis, melalak, teruk-teruk tu kan, situasi yang sedemikian. Sebab tu di sini kata mengingat Allah dan mendekatkan diri hanya kepadanya adalah penyejuk mata dan kehidupan hati hamba-hambanya. Ini tadi kan ada yang guna ayat dengan mengingati Allah itu akan membuatkan kita jadi tenang kan, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-27 hingga ke-28. Okey, dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-27 hingga 28 saya bincang sikit ya ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala pertama pada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-27. Okey, Allah kata begini, qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Ayat yang ke-27 ya. Qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Saya nak ambil ayat 27 yang hujung. Yang depan tu tak apa, tinggalkan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya dan memberi petunjuk ke jalan agamanya sesiapa yang rujuk kepadanya. Wa yahdi ilaihi man anab. Jadi Allah akan beri petunjuk kepada agamanya bagi sesiapa yang anab. Anab ni maksudnya yang mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah orang yang mengembalikan dirinya kepada Allah sehingga Allah berikan kepada dia dengan petunjuk itu tadi? Okey, di sini baru kita masuk pada ayat yang ke-28, iaitu Allah kata apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang Allah berikan kepada dia dengan petunjuk. Ini yang buat dia jadi rasa tenang, yang buat dia jadi rasa tenteram. Okey, apa-apa masalahmu dalam kehidupannya dapat hadapi dengan jiwa yang tabah, jiwa yang besar. Maka di sini Allah kata alladzina amanu, iaitu orang-orang yang beriman. Satu, cirinya orang yang beriman, allazina amanu. Yang kedua, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang yang mana tenang tentram hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Jadi ada dua orang ini. Pertama, ciri-cirinya mesti beriman kepada Allah. Kedua, hatinya tentram dengan berzikir kepada Allah. Dua insan ini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 itu tadi, Allah kata orang yang beginilah yang akan kami berikan kepada mereka dengan petunjuk. Kerana mereka sentiasa anab, iaitu munib, menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi Allah peringatkan, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu tenang tentramlah hati manusia. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika dia mentafsirkan ayat ini ayat yang ke-28, iaitu tenang tentram hatinya dengan mengingati kepada Allah, dia kata begini, hati orang yang beriman akan menjadi baik dan nyaman di sisi Allah, akan terasa tenang tatkala mengingatinya dan redha kepada Allah sebagai Rabb dan penolong. Dan yang redha yang Allah itu adalah sebagai Tuhan dan sebagai penolong bagi diri dia. Maka sebab itu bila dia banyak berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang.
Dan ini Nabi SAW juga ada mengingatkan kepada kita perumpamaan antara orang yang dia berzikir dan orang yang tidak berzikir. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi ingatkan kepada kita, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang dia ingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dan mati. Maknanya, siapa yang dia ingat Allah, Nabi kata orang ni hidup. Tetapi siapa yang dia tak ingat kepada Allah, orang tu seperti orang yang mati. Kenapa orang yang mati? Tak boleh buat apa-apa. Okay, lagi? Hati keras. Kalau kita kata beri perumpamaan mayat hidup tu macam mana? Bukan mayat bangun balik tahu kan? Aku tengok dia macam mayat hidup. Nampak tak? Macam mana tu? Perumpamaan. Apa doktor tak cakap apa-apa? Macam mana? Sorry, kau macam salah dengar. Kita nampak orang kan, kita, dia tu macam mayat hidup Biasa tak cakap itu? Ke tak biasa? Ke saya je yang cakap itu? Dia hidup tapi macam mayat. Itu dia mayat hidup. Dia tak boleh buat apa-apa. Bernafas saja. Tak ada semangat. Biasa tak ada semangat je. Orang kalau kita kata dia macam mayat hidup, dia tak ada semangat. Hidupnya macam tak tentu arah. Itu kan, tak berguna lah. Tak guna hidup dia macam tak ada apa-apa lah, serba-serbi. Tak tahu kenapa dia ni macam mayat hidup. Muka kau pun dah macam mayat hidup. Macam muka orang mati. Itu keadaannya. Jadi, Nabi ingat kepada kita, orang yang dia banyak berzikir kepada Allah, orang yang begini, dia adalah orang yang hidup. Orang yang hidup memiliki banyak keutamaan. Apa antaranya? Apa dia? Akan berfikir. Kita satu yang lain, yang lebih utama untuk orang yang hidup. Beribadah, betul. Orang yang hidup, dia dapat beribadah kepada Allah. Tapi orang yang mati tidak. Sebab tu mereka yang berzikir, Nabi umpamakan seperti orang yang hidup. Kerana dia mampu untuk beribadah, memperbanyakkan diri dengan amal ibadah. Tapi kalau orang yang mati memang zero. Dia tak boleh buat apa-apa. Kan? Dia memang dah tak bermanfaat. Dia nak berzikir ke apa, memang dah tak bermanfaat. Dia berhenti. Dah tak ada apa dah. Dah tak ada ruang pahala, tak ada pun ruang. Allah nak kata, sebab masa kau dah mati, kau berzikir kan, aku bagi kau pahala. Tak ada. Benda tu tak akan berlaku. Jadi kita kalau nak pahala, kita kalau nakkan apa-apa, kebaikan itu datang kepada diri kita masa kita hidup. Itu je situasinya. Bila kita dah meninggal tak ada. Sebab yang kita meninggal, kalau kita dapat kebaikan, itu adalah hasil daripada amal baik kita yang kita buat semasa kita hidup. Okey? Baik. Jadi di sini dia kata kan, sesungguhnya mereka sedang dalam keadaan yang terburuk. Orang yang mana mereka dia tak ingat Allah, dia tak menjadikan zikir itu sebagai kehidupan bagi hati dia, maka orang yang begini dianggap sebagai lebih buruk daripada keadaan haiwan ternak. Jadi hal ini selaras dengan firman Allah, innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka itu hanyalah seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Kenapa pula macam haiwan ternak? Tadi kata dah macam mayat hidup. Ini macam haiwan ternak. Kenapa? Allah kata ni perumpamaan yang Allah berikan ya. Kita kasih dia makan. Kita pelihara dia. Ni ingat kucing Ketawa pula. Saya cakap dia ketawa. Ingat kucing kat rumah ke? Kita pelihara dia, kasih makan. Lepas tu apa? Dia gigit tangan kita. Dia gigit tangan kita ke? Tak. Ya, kenapa teks Quran saya ni tak bergerak? Okey. Tadi surah apa? Al-Furqan. Kal an'am. Allah kata sebagai binatang ternak.
Kita kasih dia makan, kita kasih dia minum, lepas tu kena sembelih. Gitu. Tak boleh fikir Kal an'am bal hum adall. Apa ayat penuh dia ni? Sebentar saya nak cari ayat penuh ni. Maaf semalam tak sempat sangat nak buat ni. Oh, okey. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang orang yang dia ini jauh daripada jalan Allah. Jadi Allah berikan perumpamaannya sedemikian. Pertama di sini kalau kita lihat pada konteks ayat, ini ayat 44 kan. Kalau lihat pada ayat 43, baca Al-Quran macam itu ya. Bila kita ni baca kitab ke apa-apa kan, dia letakkan ayat Al-Quran, kena cek balik. Apa ayat sebelumnya ataupun selepas. Supaya kita faham. Betul tak konteks yang kita apply pada teks ini. Dan kadang orang ni main tangkap muat je. Tiba-tiba faham Fir'aun kan. Okey. Sorry atas sebut pula. Sebut pula lah kita ni. Minta maaf lah. Tak ada kena-kena dengan dunia mati. Okey. Lepas tu kita lihat di sini. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Maka kata kat sini ara'aita man ittakhadha ilahahu. Ini adalah ayat yang sebelumnya pada ayat yang ke-43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa afa anta takunu alaihi wakila. Nampakkah wahai Muhammad keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsu? Okey, satu. Mereka yang ikut kepada hawa nafsu. Afa anta takunu alaihi wakila. Maka man ittakhadha ilahahu hawahu. Oh, iaitu Tuhan yang dipuja lagi ditaati, maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya supaya dia itu jangan sesat? Bermakna ayat ini nak menunjukkan kepada kita, orang yang dia tak kenal Allah, dia akan ikut kepada hawa nafsunya. Orang yang tak kenal Allah, dia sukar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mana dia tak ingat Allah, dia cenderung berada di atas jalan kesesatan. Ada 3 perkara yang boleh berlaku kepada diri kita. Surah apa tadi? Okey, kita berada pada ayat 43 hingga 44 ya. Okey, ayat 43 ingatkan kepada kita tentang situasi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan itu. Jadi, satu, Allah ingatkan kepada Nabi orang yang mengikut hawa nafsu yang mana mereka tak taat kepada Allah. Maka kita simpulkan begini, orang yang mana dia so tidak taat pada Allah, ayat 43, tidak taat pada Allah, ikut hawa nafsu, tidak ingat kepada Allah. Allah berikan perumpamaan mereka ini sebagaimana pada ayat yang ke-44, lebih buruk daripada haiwan ternak. Okey. Jadi saya tanya tadi, kenapa dia lagi buruk daripada haiwan ternak? Ada kata sebab kita bagi dia makan, kita bagi dia minum, kan? Macam tu ya? Taklah, kita tengok gini, haiwan ni kan, bila Allah ciptakan dia dengan kehidupan dia kan, dia buat itu aja hidup dia. Contoh, Allah ciptakan semut. Semut suka makan gula je. Itu je tujuan hidup dia. Haiwan ni kena beribadah tak? Tak kan? Tak kena ibadah. Tapi dia ikut sistem. Nampak tak? Dia ikut sistem.
Allah ciptakan macam kucing kan, senang ambil kucing Allah ciptakan kucing kan. Hidup dia gitu, dia tidak ada cerita aku nak membesar menjadi manusia. Tak ada cerita begitu. Itu kartun lah kan. Itu kartun lah. Aku nak membesar menjadi manusia. Tapi dia menjalani kehidupannya sebagaimana yang begitu keadaannya. Hidup, kemudian orang pelihara, orang tak pelihara jadi stray cat, gitu kan. Dia ikut sistemnya. So dia makan ini, makan tu, dia jalan sini. Lepas tu orang belai-belai, dia tak suka orang dia gigit, cakap. Itu dia ikut sistemnya begitu. Haiwan begitu. Dia tak semestinya haiwan ternak lah, kita lihat bagaimana. Macam ular. Gila pula. Ya. Dia bertasbih. Cuma kita nak kata ada tak? Okey, kita nak ni. Manusia, Allah ciptakan manusia tujuannya untuk beribadah. Tapi ungkar lari tak? Ingkar kan, tahu tak? Kita tak ikut kan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dengan tujuan penciptaan kita. Allah ciptakan kita untuk tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Tapi tak semua kita nak beribadah kepada Allah. Tak semua kita beriman kepada Allah. Tak semua kita nak taat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada diri kita. Tapi berbeza dengan haiwan. Haiwan tu Allah ciptakan itu gitulah. Dia tak ada pun aku tiba-tiba je aku tak nak bertasbih, aku tak nak. Dia tak ada, dia ikut je macam tu. Ikut kepada bagaimana penciptaan dia, sesuai dengan penciptaan dia. Tak sama dengan manusia. Sebab tu kalau manusia, mereka ini jadi orang yang tadi dia tak taat pada Allah, tak nak zikir, kemudian tak jadi orang yang mana jadi orang yang ikut hawa nafsu. Bukankah itu lebih teruk daripada haiwan? Sedangkan haiwan tu, sebab tu Allah kata sedemikian. Ini perumpamaan yang bagi saya mencantik Allah berikan. Perumpamaan yang Allah ingatkan kepada kita. Haiwan tu dah memang tertentu aku ciptakan macam itu. Betul tak? Yang memang dia tak ada akal yang boleh berfikir, tapi dia ikut aja satu keadaan dia. Ikut pada nasib dia, pada situasi dia. Namun kita, ada je benda yang kita nak. Banyak songeh. Banyak songeh. Kita banyak songeh. Kalau suruh satu benda ada je kan cakap, kenapa gini? Kenapa kena gini? Ni. Okey lah, bagus. Critical thinking ni semua. Ini ayat-ayat hari kini. Ayat-ayat masa kini kan. Kita kena ada critical thinking. Kita mesti buat satu pemikiran yang analytical, critical, apa ke semua keluar lah. It's okay. Tak ada masalah. Bagus, sebab kita mesti jadi orang yang beriman, yang memiliki pemikiran. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ingat kepada kita, afala ta'qilun, afala tatazakkarun, supaya kita jadi orang yang berfikir, orang yang mengingati. Semua akal boleh digunakan. Namun penggunaan akal ini bukan tujuannya untuk mengingkari. Tujuannya bukan untuk mengingkari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri kita. Tapi kalau dengan kebijaksanaan, dengan critical thinking, analytical thinking kita tadi, semua critical benar-benar. Dengan itu, kita jadi hamba Allah yang meninggi diri, menyombongkan diri, tak guna juga. Sebab tu Allah kata, balhum adall. Bahkan mereka itu lebih buruk, lebih sesat jalannya berbanding dengan an'am itu tadi, itu haiwan ternak. Sebab tu yang tadi pada ayat ini Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika dia tafsirkan, dia kata apa? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan yang sedemikian? Menurut beliau dalam pentafsirannya, haiwan ternak melakukan sesuatu yang untuk itu mereka diciptakan. Kalau Allah ciptakan dia dalam keadaan begitu, begitulah situasi dia. Dia tak adalah nak mengingkari tiba-tiba dah jadi kucing, tiba-tiba jadi harimau. Dia tak ada begitu. Ya, Cik. Macam mana tak kalau orang gila ni? Macam tak akhirat nanti nak disoal ke? Orang gila dia tak mukallaf. Dia dah terlepas daripada ni. Kalau punca ni dia orang yang sihat, dia lama dia jadi gila. Jadi yang intinya macam dia jadi gila terus tak disoal lagi lah. Bukan tak disoal lagi, dia tidak ada taklif. Tidak ada pentaklifan bagi diri dia. Sebab dia tak boleh berfikir, dia tak boleh untuk menentukan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Jadi untuk orang yang dia majnun, sebab tu kan syarat orang yang tak perlu solat, tak perlu puasa, kan ialah gila. Jadi kalau siapa tak solat, tak puasa tu tengok dia gila ke tak. So tak dosa. Kalau dia tak puasa, dia tak puasa, dia tak solat kan, kita nak kata dosa. Kita dosa tau, tak puasa. Tapi dia gila.
Dia tak ada apa-apa pentaklifan bagi diri dia. So kalau dia buat perkara yang bagi kita orang biasa ni berdosa, bagi dia tak dosa sebab dia tak boleh fikir. Contoh kalau dia membunuh. Tapi dia gila kan? Dia gila kan? Kita lihat macam adakah dia dosa sebab dia membunuh? Sebab dia tak ada pemikiran yang waras. Jadi taklif tu tak ada pada diri dia. So kalau ikut kepada hukum Islam, jatuh maknanya tak perlu kita nak adakan hudud pada orang itu. Kita, awak bunuh dia. Tak, dia gila. Dia tak tahu ingat apa-apa. Dia pergi ambil serang orang semua kan. So dalam keadaan sedemikian takkan kita nak pergi penggal pula kepala dia sebab dia penggal pula kawan kita. Gitu kan? Jadi dalam hukum agama, untuk orang yang mana dia gila tu tadi, dia tidak ada pentaklifan. So kalau dekat akhirat nanti Allah lepaskan dia lah. Begitu. Ujian untuk diri dia jugalah kan kita lihat kan. Masya Allah keadaan yang begini. Cik Ana, kenapa Cik Ana macam belum puas hati lagi? Macam orang gila tu, macam mana tak ingat dia punya soal ke, mak bapak dia punya soal ke? Tak ada. Maknanya lepas untuk dia. Bagi saya macam orang gini, mudah-mudahan Allah masukkan dalam syurga. Orang tengok orang gila, kita takut kan. Kita fikir kan, ini nak buat kita apa ni? Sebab tu kita lari. Tengok kita macam Orang gila kita larilah, takkan duduk situ pula kan. Kita yang pun nampak mahu. Sebab kita tak tahu apa dia akan buat pada diri kita. Jadi orang yang begini jangan dilayan. Gitu kan. Dia nak cakap apa ke, dia nak kata apa bagi kita, diam aje lah. Tiba-tiba kan dia buat sesuatu yang kita tak expect, tak jangka kan, nanti kan dia memudaratkan kita pula. Okey lah, tak apa, tiba-tiba cerita orang gila ya. Okey, dah masuk kepada kewarasan ya. Okey. Baik, melalui pembahasan kali ini diharapkan pembaca mengetahui kemuliaan dan keutamaan ilmu tentang asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ilmu ini adalah salah satu dasar pijakan paling penting dan utama yang menjadi tonggak berdirinya dakwah para rasul. Seorang hamba yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat dan ingin diangkat darjatnya, maka jalan satu-satunya adalah menuntut ilmu tentang asma dan sifat Allah ini. Kerana seseorang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rabb-nya dan keinginan untuk mendapatkan redha-Nya serta ada rasa rindu bertemu dengannya, maka tujuan utamanya dan cita-cita tertingginya adalah menuntut ilmu dan mencari tahu tentang Asmaul Husna ini. So di sini dia nak katalah, bila kita inginkan kebaikan dunia dan akhirat, kita ingin diangkat darjat, ini keutamaan-keutamaan. Maka apa antara jalan yang boleh kita buat ialah menuntut ilmu tentang Asmaul Husna. Kerana bila seseorang, mereka ini memiliki ilmu tentang Asmaul Husna itu kan, apabila seseorang memiliki ilmu tentang Asmaul Husna itu, kecintaan dia akan mendapatkan cinta, rasa cinta kepada Allah, keinginan untuk mendapat redha Allah dan rasa rindu kepada Allah. Namun kita perlu faham juga, kalau kita tidak ada ilmu, kita tak akan dapat semua ini. Apapun yang kita nak buat, kita memerlukan kepada ilmu yang betul ketika kita nak dapatkan cinta Allah, redha Allah, kan, rindu untuk bertemu dengan Allah. Dan di sini saya nak tanya, kalau belajar ni hukumnya apa? Wajib. Betul? Habis orang tak belajar? Kenapa ketawa? Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Kelakar ke? Kadang-kadang saya tak fikir kelakar ke soalan aku ni? Kelakar ke soalan saya ni? Tak apa, ketawa. Nak nangis. Saya meraihkan semua perasaan. Okay. Nak nangis, nak ketawa sila. Okey, hukum belajar tadi kata wajib. Kenapa kata wajib? Siapa kata wajib? Ustazah Sakinah. Ya? Wajib mengetahui ilmu. Kalau kita wajib main tak belajar, dosa kan? Dosa kan? Dosa. Orang tak belajar dosa. Tapi siapa yang kata wajib? Kak Syadah, siapa kata wajib? Tak tahu. Okey, Kak Ram, siapa kata wajib? Kak Ram tak,
tidur lagi ke? Kak Ram pergi mana Kak Ram? Ngantuk ya? Tahu kenapa wajib? Siapa kata wajib? Rasulullah? Ya, Google lah. Oh, sangat menyakitkan ya. Sebaik dia tak tanya apa GPT chat tu. Sebaik tak tanya GPT chat tu. Sekarang teknologi gitu ya. Rasulullah cakap, apa dia dalilnya? Kak Aisyah, dah tengok Google tu? Ada dalil tak? Mencari ilmu adalah kewajipan setiap muslim laki-laki dan Okey, perempuan. itu je. Dan sesiapa yang menanamkan ilmu kepada anak-anak Betul-betul dia baca teks tu. kalau tidak layak seperti yang meletakkan kalau No. Saya tanya, apa dalil dia? Siapa kata? Tadi kata Rasulullah kan? Okey, Rasulullah kata wajib. Hadis, Apa hadis dia? inilah yang mencari ilmu dalam Itu bukan hadis. But it's stated here as Dia kata apa? pada Ibnu Majah. Ibn Majah. Ulang balik hadis tu. Ini yang susah sikit. Saya kalau baca hadis Rasul Melayu kan, saya nak kena cari bahasa Arab dia. Apa dia tadi? Hadis Rasul Melayu kan? Mencari ilmu adalah kewajipan setiap muslim. Oh, okey. Itu dia kata hadis riwayat Ibn Majah. Okey. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Okey. Jadi itu yang menjadi dalil kita lah tentang keutamaan menuntut ilmu, tentang hukum menuntut ilmu. Lagi? Ada dalil lain? Oh, terus datang ayat Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yolah. Kaji cute, kaji Iqra bismi rabbikal ladzi. Okey, boleh. Saya boleh terima. Ada tak ada lain selain itu? Ayat Quran kita dah ada, hadis lagi. Ke ada ayat Quran lain, hadis lain yang menunjukkan bahawa menuntut ilmu tu ni wajib. Ya, wajib. Okey. Dah dapat tadi. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim, hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Okey, menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap muslim, tidak kira sama ada lelaki maupun wanita. Sebab itu kita ni dalam hidup kena banyak belajar. Mesti ada ilmu. Kalau tak tahu kena belajar. Okey, tak boleh tak tahu. Tak tahu ngaji, belajar ngaji. Gitu kan? Tak tahu tentang hukum hakam agama, belajar agama. Kita tak tahu apa-apa pun, kita mesti nak ambil tahu kerana ia berkaitan dengan agama kita yang mana akan bawa kita untuk menjadi orang yang benar ataupun beramal dengan cara yang betul. Ada tak ada? Ya. Kalau orang tak belajar ilmu, maknanya dia berdosa lah. Berdosa lah. Tapi kalau Tak ada maksudnya macam mana? Tak ada langsung. setengah-setengah negeri tu, Kalau dia tak ada langsung, tak dosa. Tapi kalau ada, walaupun satu orang guru, kena belajar. Kalau kat Singapura memang tak boleh cakap tak ada. Marah aku balik. Penat dong mengajar, Sama sakit-sakit lah sama mengajar, stres-stres. Saya tak darah tinggi lagi. Penat kita mengajar tiba-tiba. Tak ada usaha-usaha. Kadang-kadang geram juga tau. Ada orang yang letak dekat ni internet apa kan, dekat Facebook. Tak ada siapa nak ajar saya. Sedapnya kau cakap tak ada siapa nak ajar. tak cari. Itu betul itu. Tak ada siapa nak ajar saya. Tak ada siapa nak cakap dengan saya tentang hukum gini. Sedap cakap. Kita kena cari. Kita sebab tu kita tak tahu. Sebab dia ilmu tu dicari tau. Ilmu tak datang pada diri kita. Kita datang daripada ilmu. Ini kita panggil sebagai adab menuntut ilmu. Kita kalau tunggu, kadang-kadang kan masalahnya manusia ni, dia kalau pasal duit pandai tau. Tak, kalau pasal duit, dia keluar kan cari duit kan. Ada tak duit datang? Sakinah duit datang, Sakinah. Duit tak datang kan pada kita kan. Kita keluar cari duit, kita bekerja keras. Tapi bila bab ilmu tak faham pula. Bila bab ilmu, kenapa ilmu tak faham tak pandai tu pandai ni. Tak ada siapa nak ajar. Nama sedap tak ada siapa nak ajar. Ilmu kena cari. Kan contoh yang hari tu lah yang saya geram kan. Tak ada usaha nak ajar ngaji kat saya. Dalam hati aku tak ada usaha ajar ngaji. Seriously, tengok setiap masjid ada department Al-Quran tau.
You kena pergi masjid, pergi kaunter, tanya kakak kaunter. Kakak kaunter, kalau tak tahu nama dia lah. Kakak kaunter, saya nak belajar ngaji. Ada ustaz saya ngaji. Ada, mesti cakap ada. Kalau tak ada, saya tak tahu nak cakap apa. Setiap masjid, mesti ada. Kalau tak nak pergi kat center-center lah, kan kat center pun ada banyak kan. Tiba-tiba keluar statement, tak ada ustazah nak ajar saya ngaji. Kesian saya. Sebab apa? Dia nak Ustazah Sakinah yang ajar. Itu masalah juga kadang-kadang muslimah-muslimah ni. Saya macam ni. Ramai orang sebenarnya minta saya ni ajar pergi rumah. Saya tak, that's not my forte, saya kata Setiap asatizah ada forte mereka, ada bidang-bidang yang tersendiri. Kalau semua benda saya nak buat, apa hal dengan kawan-kawan saya tak ada cari makan? Kena faham kan? Itu kan, saya lah ajar ngaji, saya ajar faraid, saya ajar fiqh, hukum akam, semua saya ajar. Dah lah ilmu hadis kau dah tiba semua. Ni semua tafsir kau, semua kau ambil. Dah, yang lain semua macam mana? Kita bagi-bagilah kan. Maknanya ada ustazah yang ajar ngaji, itu forte dia, pergi kat situ. Sebab tu, ni cerita sikit lah ARS Asatizah ni kita ada Q1, Q2. Okay. Kalau Q1, ini yang boleh mengajar macam saya. Kalau Q2, dia ajar Quran je. Okay, so ustazah Q2 tak boleh tiba-tiba datang masjid, ceramah. Tak boleh. Dia melanggar etika. Okay, kita ada license ketika mengajar. Jadi kalau kita nak cari ustazah yang ajar ngaji, pergi Q2. Cari asatizah Q2, ARS Q2. Yang T1, T2 lah. T ke Q sorry. Aku ni pun. T1, T2. Jadi kalau nak cari ustazah yang ajar ngaji, dia adalah bahagian-bahagian dia. Iaitu ustazah yang bahagian T2. Maknanya kan, kita bagi tier lah, tier 2, tier 1. Okay? So ustazah yang tier 2, dia ajar ngaji. So dia ni bahagian yang pergi dekat ustazah. Dan itu, kita ada sistem tu kan, boleh cari, boleh check. Ada directory. Muiz siapkan directory. Okay, ustazah ni check nama dia. Tiba-tiba dia gelarkan diri ustazah. Okay, betul ke dia tu ustazah? Dia ustazah betul-betul ke ustazah beda-beda? Kita boleh check dekat directory itu kan. Nama kita, senarai. Okay, Ustazah Sakinah betul ke dia tu ustazah? Betul. Okay, keluar nama Sakinah Sabtu. Dia letak T1. Dia gitu. So, tahu keadaannya. Jadi, setiap asatizah ada dia punya bidang yang tersendiri. So nak belajar ngaji dengan ustazah ini, okay? Nak belajar, mungkin ada ustazah yang dia lebih mahir dalam bab fiqh, kita cari ustazah yang bab fiqh tu kan. Kalau ustazah hadis memang ustazah Sakinah lah, kat situ keadaannya. So ada dia punya different gitu kan. Jadi sebab saya kata, kalau semua benda saya nak ajar memang habis lah. Q2 memang T1 saya boleh ajar, bukan saya tak boleh ajar, sebab saya pun bermula daripada T1, T2 kan. Sebab saya pun adalah suasana mengajar Al-Quran dulu. Ramai orang kata, kenapa saya tak ajar Quran lagi? Saya kalau ajar Quran lagi, saya tak ajar hadis. Dia jadi macam dah lain bidang kan. Jadi kita bagilah kepada asatizah yang boleh mengajar Al-Quran, boleh mengajar tajwid. Okay? Yang simple-simple, pergi kepada yang T2. So kalau nak yang lagi besar, yang tentang mungkin pasal sistem solar kan, falak, ilmu falak kan. Kalau ilmu falak jangan pergi yang itu, pihak pensan lah tu kan. Memang tak betul Muiz, itu memang itulah. Dia kena begitu. Sebab kita semua ada course. Okay, asatizah ada course. Kita belajar macam-macam course untuk setiap ilmu. Counselling pun kita ada course. So kita tak boleh sembarang untuk mengajar. Jadi dia tak boleh minta-minta, saya nak Ustazah Sakinah juga datang rumah mengajar saya. Kalau tak saya tak nak belajar. Janganlah macam itu. Kan, Ustazah Sakinah pun tak sempat tarik nafas kadang-kadang. Tiba-tiba nak ajar rumah awak pula. Tak boleh sedemikian. Jadi kena cari ruang lain. Ustazah ada ramai dekat Singapura kan, kita ada lebih 5,000 orang asatizah di Singapura ni, ramai. Itu yang tiba-tiba kata, tak ada ustazah ajar saya. Aku terkelik-kelik baca mesej. Tak ada ustazah ajar saya. Ni semua lah tak ada ustazah ajar saya. Nanti semua bertanggungjawab lah ya. Cakap bertanggungjawab. Kita yang bertanggungjawab pada diri kita sendiri. Kena ingat itu. So kalau kita tak tahu, macam tadi ramai-ramai kata, keluarlah cari ustazah. Ramai bandar kat sini. Keluar betul. Keluarlah cari ustazah. Ini yang dikatakan sebagai keutamaan ilmu. Kan menuntut ilmu itu dikatakan sebagai kewajipan bagi setiap orang yang beriman, setiap muslim. Jadi sekarang kita nak tahu tentang Allah, kita keluar, kita belajar.
Demikian. Kita ambil tahu untuk mendapatkan tadi apa, keredaan Allah, kecintaan Allah, untuk buat kita lebih giat beribadah kepada Allah. Itulah yang menjadi punca kenapa kita belajar tentang ilmu Asmaul Husna di sini. Jadi sebab tu dia katakan kerinduan hati yang sihat dan jiwa yang tenang tidaklah melebihi kerinduannya untuk mengetahui perihal ilmu ini. So bila orang yang dah mengetahui tentang ilmu Asmaul Husna ini, iaitu tahu tentang Allah, tentang nama Allah, semua itu kan, kerinduannya ada, ini akan menyebabkan dia tidak melebihi rasa bahagianya. Itu akan membuatkan dia rasa rindu pada Allah, rasa bahagia dalam hati dia dengan satu keadaan yang sangat real lah, kita sebut kebenaran yang sangat hakiki dalam hatinya. Jadi pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla merupakan sumber untuk meraih kebahagiaan, jambatan menuju kesempurnaan, tangga untuk naik ke darjat yang lebih tinggi, metod untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, cara untuk menggapai cita-cita dan jalan terbaik untuk mewujudkan keinginan serta pengetahuan yang termulia. Orang-orang yang telah mencapai kedudukan ini biasanya hidupnya sederhana. Mereka yang dah kenal Allah, mereka yang dapatkan kebahagiaan yang hakiki ni kan dalam hatinya, biasanya orang begini hidupnya biasa-biasa saja. Itu maksudnya sederhana. Okay? Sederhana. Ada kekurangan dalam hidupnya kita nampak dan kadang-kadang disisihkan. Namun Allah lah yang maha pemberi kemuliaan yang dia berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sungguh Allah maha memiliki keutamaan yang agung. Tatkala seorang hamba telah mengenal hakikat Rabbnya iaitu Allah, mencintainya dengan sepenuh hati, beribadah kepadanya dengan cara menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi larangannya, maka pada saat itu diperlihatkanlah di hadapannya hakikat ilmu dan ibadahnya selama ini. Jadi kalau kita nak jadi orang yang dapat rasa tentang keikhlasan ni dalam ilmu, dalam ibadah, pertama sekali orang yang begini dia akan mencintai Allah terlebih dahulu, beribadah kepada Allah. Okay, bagaimana cara beribadah disebut di situ? Cara menjalankan semua perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Bila semua itu sudah ada, maka kita akan nampak tentang kebenaran ilmu yang kita pelajari selama ini dan juga ibadah yang kita jalani selama ini. Dan dia kata beribadah kepada Allah itu adalah tujuan utama diciptakan manusia. Dan kita bahkan diperintahkan untuk menjadi manusia yang sempurna dan berdarjat mulia. Terutamanya tiada satu pun yang diinginkan oleh jiwa manusia melebihi keinginannya untuk mengetahui Sang Penciptanya, mencintai, menyebut dan membangga-banggakannya, serta keinginan untuk senantiasa berdekatan dengan Rabbnya dan berada di sisinya. Tidak ada cara yang harus ditempuh manusia melainkan dengan jalan mengetahui sifat maupun asma-Nya. Jadi untuk mencapai kesemua tadi kan, beribadah dengan baik, untuk mendapatkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi hamba Allah yang betul-betul mendapatkan keredaan Allah sebagaimana yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Dekat di sini tidak ada cara yang harus ditempuh manusia melainkan dengan jalan mengetahui sifat maupun asma Allah. Setiap kali bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin mengenalnya dan kepadanya Tabaraka wa ta'ala semata dia meminta. Bahkan dia ingin lebih dekat kepadanya, dengannya. Namun sebaliknya, pada waktu hamba tersebut semakin mengingkari eksistensi kewujudan, semakin mengingkari kewujudan Allah Jalla wa'ala, maka semakin jauhlah pengetahuannya tentang Allah. Selain kerananya pula akan membuat dirinya semakin tidak suka dan menjauh darinya. Sebab tu di sini dia kata seberapa besar posisi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal itu bergantung pada bagaimana hamba tersebut memposisikan dirinya di hadapan Allah. Jadi kita ni kan, dalam hidup kita ni, kita kalau nak Allah Subhanahu wa taala memandang kita dalam keadaan yang mulia, kita kena muhasabah lagi. Bagaimana posisi kita di sisi Allah? Bagaimana kita meletakkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Kalau kita jadi orang yang sentiasa dekat pada Allah, banyak berzikir kepada Allah, keadaan-keadaan inilah yang akan menjadi penilai ataupun penentu kepada kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi bagus tadi hadis yang tadi Kak Nur keluarkan. Kak Nur tadi bahasa Arabnya apa Kak Nur? Hadis itu? Yang sebut tadi awal tu. Ingat tak? Itu pasal persangkaan kita pada Allah kan? Okey, ana inda zanni abdi bi. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang keadaan diri hamba-Nya. Okey, Allah kata apa? Ana inda zanni abdi bi. Aku berada pada persangkaan hamba aku. Jadi kalau bagaimana sangka baik kita pada Allah, itu penting. Kalau kita sangka baik pada Allah, maka Allah juga akan meletakkan yang baik-baik pada diri kita. Sebab tu tadi dia kata, posisi kita, position kita ini di hadapan Allah ialah bergantung kepada bagaimana kita meletakkan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita mempamerkan atau mempersembahkan kepada Allah dengan keadaan diri yang baik, dengan banyak beramal ibadah, beramal soleh, maka baiklah yang akan ada pada diri kita. Jadi kalau kita ni jadi hamba Allah yang berhusnuzan, Allah katakan, ana inda zanni abdi bi, aku ada pada persangkaan hamba aku. Kalau hamba aku ini dia memiliki persangkaan yang baik terhadap aku, maka baiklah yang akan dia peroleh. Tapi kalau dia buruk-buruk sangka pada Allah, Allah tak beri apa yang diinginkan. Contoh kalau kita doa tapi kita buruk sangka pada Allah, Allah ni tak dengar lah. Gitu kan, buruk sangka dia kan, Allah ni tak dengar lah, doa dah banyak hari dah. Banyak hari doa dah banyak hari dah. Nabi Zakaria doa nak ada anak sampai dah beruban dah. Betul. Sampai dah beruban dah. Bila isteri dia mengandung terperanjat tu. Nampak Nabi Zakaria doa. Itu yang maknanya Allah nak tunjukkan kepada kita tak ada yang mustahil dalam ilmu Allah. Okay, pada pengetahuan Allah. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Kadang-kadang kita tanya pada puncanya kan. Saya ingat semalam, saya pergi hospital, saya tanya dengan doktor. Saya tanya, apa punca? Saya cakap bahasa Inggeris lah, apa punca? Dia kata, tak tahu. Dia memang gitu. Kita dalam kajian medikal memang tak tahu apa punca dia. Datuk, dia kata, sebab saya kata saya ada benda ni sejak umur saya 16 tahun sampai sekarang. Tapi kenapa dia macam tak pergi? Kenapa dia ada kat badan saya? Dia kata, we didn't know the cause. Dia kata, some women are prone untuk ada benda macam ni. Okay, but kalau tanya cause, dia kata dia tak tahu. Memang kita tak ada tahu benda tu. Memang tak ada kajian menunjukkan ada punca dia apa, makanan apa tak ada. Bukan. Jadi, masa tu, apa yang saya ucap, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam hati saya, subhanallah, ada ilmu, kadang-kadang kita rasa kita hebat mana pun kan, kita tak tahu. We didn't know the cause. Apa sebabnya? Maknanya kalau Allah nak buat benda tu ada pada badan kita, dia adalah. Itu kerja Allah, bukan kerja kita manusia. Aku bagi kau hadap aja. Itu. Maknanya kita hamba. Kita bukan Tuhan. Yang tentukan Tuhan. Dia mengembalikan. Ini yang Allah kata tadi. Aku berikan hidayah kepada man anab. Siapa yang nak mengembalikan diri dia kepada aku. That's why kita apa-apa jadi dalam hidup, kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir, saya fikir. Sebab yang tadi saya fikir. Ini ilmu Allah, saya kata. Kita manusia memang tak tahu. Maknanya kalau dah dia tak tahu cause dia, maknanya Allah yang maha mengetahui. Kita tak tahu apa-apa. Sebab tu Allah dalam Al-Quran tu sendiri kata apa? Innaka antal alimul hakim. Maknanya engkau lah yang paling mengetahui, engkau lah yang paling maha bijaksana. Itu Asmaul Husna. Kan yang menunjukkan kepada kita ni hamba yang maha segala-galanya itu adalah Allah. Maka kau sangka baik je lah sakinah pada Allah, senang hidup kita ni. Kalau kita harapkan yang baik-baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan yang baik-baik dalam hidup kita. Dia sedemikian. Tapi kalau kita kata kenapa saya, ya Allah, drama. Why me? No. Kalau kita asyik berfikir sedemikian, kita tak akan ke mana. Kan kita stoplah dengan drama-drama. Berhentilah daripada drama kita ni. Kembali kepada Allah. Bila kita kembali kepada Allah, kita tak ada drama. Kita tak ada drama. Drama hidup kita ialah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekalkan amal ibadah kita. Kalau dulu mungkin sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kepada kita dengan sesuatu itu, kita adalah orang yang beribadah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita dengan sesuatu yang sangat dahsyat, makin kuat ibadah kita kepada Allah.
makin kuat ibadah kita kepada Allah, kena ingat itu. Jangan makin mengendur. Ada orang kan, bila banyak musibah, dah tak nak lah, malas lah. Dia menghabiskan masanya dengan air mata dan kesedihan. Saya kata jangan buat begitu. Kita apa-apa jadi, makin kuat, makin banyak qiyamul lail, makin banyak solat sunat, makin banyak puasa kita kepada Allah. Itu keadaannya, makin banyak baca Quran, baru mantap hidup kita. Dia tak guna kalau kita ni asyik dengan sedih. Itu yang kita kata tadi, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, barulah hati kita akan jadi tenang. Tapi adakah ia sekadar ingat-ingat Allah begitu? Kalau tentang ingat-ingat Allah, minggu lepas saya dah katakan, semua orang boleh ingat-ingat Allah. Betul tak? Semua orang boleh istighfar, semua orang boleh kata subhanallah, alhamdulillah. Tapi bagaimana kita nak menjadikan zikir Allah yang merupakan asma'ul husna itu dia sebati ataupun menyerap pada diri kita. Keadaan-keadaan ini memerlukan kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu bila kita nampak saat Allah berikan kepada kita dengan ujian dan musibah. Okey, jangan terus-terusan berada pada keadaan yang mana kita asyik memikirkan, asyik rasa macam confused, asyik itu, asyik ini. Tetapi kuatkan amal ibadah. Bila kita kuat amal ibadah kita, insya-Allah kita akan jadi tenang. Itu yang mendatangkan ketenangan, ketenteraman dalam kehidupan kita. Jadi sebab apa? Allah itu yang maha mengetahui tentang kehidupan kita ini. Balik pada Allah, perbaiki sangka baik kita kepada Allah. Sebab apa? Allah ingatkan kepada kita lagi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan sekiranya hamba kita ni nak Allah tu bersama dengan kita kan, tadi katakan la tahzan innallaha ma'ana, yang keluarkan ayat tu kan, jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Hamba ini perlu pastikan bahawa dia ingat kepada Allah, kerana Allah janji aku akan bersama dengan dia bila dia ingat aku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi, jika sekiranya hamba aku ingat aku dalam diri dia, Allah ingatkan pada kita apa yang berlaku. Zakartu fi mala'in wa in fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi. Jika sekiranya dia ingat aku pada dirinya, maka aku akan ingat dia pada diri aku. Ini pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah ingat, kalau dia ingat aku dalam keadaan kumpulan yang ramai, maka aku akan ingat dia dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu. Sebab ada kalanya kita ingat Allah saat kita sendirian. Okey, kita seorang-seorang, kita zikir pada Allah, kita ingat Allah saat kita sendirian. Okey, itu satu. Tapi ada orang yang dia ingat Allah saat dia tengah duduk-duduk. Mungkin tengah duduk ni, dalam kuliah ni, saya bercakap ni terus. Ada rasa nak ingat Allah, ada rasa nak berzikir kepada Allah. Ini dalam kumpulan yang baik. Sebab apa? Kita kata ini adalah kumpulan orang yang menuntut ilmu. Jangan lupa, bila kita berada dalam kumpulan yang begini, ada malaikat yang turun, yang membentangkan sayapnya, menunjukkan redha mereka kepada orang yang menuntut ilmu. Okay, sebab tu kita ni dalam majlis ilmu jangan buat dosa, jangan mengumpat-mengumpat kawan dalam majlis ilmu ya. Nanti tiba malaikat pergi kan. So kita dalam majlis ilmu ni, kita dalam keadaan yang mana malaikat redha. Bermakna kita berada pada kumpulan yang baik. Jadi Allah kata, kalau kita ingat Allah dalam kumpulan yang begini, Allah akan ingat kita dalam kumpulan yang lebih baik. Iaitu kumpulan apa? Sekumpulan malaikat yang ada bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, wa in zakarani fi wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwala. Jika orang itu dia ingat aku dalam keadaan yang shibir, okey, maka Allah akan ingat dia dalam keadaan yang zira'. Okey, shibir ni sini ke sini. Dia punya length tu lah. Okey, kedekatannya sini ke sini. Tapi Allah kata, kalaulah kita ingat Allah dalam situasi yang sikit dia macam ini. Okey, tapi Allah ingat kita banyak, jauh situasinya. Zira' sini sampai sini. Kemudian Allah kata, kalau hamba aku, dia ingat, dia dekat pada aku dalam situasi yang mana zira' sini sampai sini tadi kan, Allah akan ingat kita lebih mana macam mana? Sampai atas daripada kaki. Zira'. Ya Allah itu. Tak pernah aku dengar sampai atas. Okey, boleh. Cuma penggunaan ayatnya lain lah ya.
Okay, ilahi ba'an. Ba'an tu maksudnya daripada hujung sini sampai ke hujung sini. Okay, aku tengok ke atas je kakak. Sini ke sini. Jadi maknanya panjang. Maksudnya lebih lagi lah. Lebih lagi. Allah ingat kita lebih-lebih lagi. Lalu Allah kata, kalaulah hamba aku itu datang kepada aku dalam keadaan yang berjalan, aku akan hampiri dia dalam keadaan yang berlari. Dia senang gini. Seluruh daripada hadis ni, hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, keseluruhan daripada hadis ini, sebab tadi kita bincangkan, kita ni, situasi kita di sisi Allah ialah bergantung bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Allah. Bermakna tadi kan Allah kata kalau hamba aku ingat pada aku dalam diri dia, semualah. Keseluruhan hadis itu ingatkan kepada kita hamba yang berada pada sangkaan Allah ataupun pada ingatan Allah ialah hamba yang sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah kita ingat Allah gini ke, atas ke, kan? Nak atas ke, daripada hujung kaki sampai hujung rambut kan, tak kira lah. Yang penting, bila kita menjadikan diri kita seorang muslimah yang ingat pada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, Allah itu sentiasa dekat dengan kita. Ini yang cuba disampaikan kepada kita dalam teks itu tadi. Allah akan sentiasa ingat pada kita, Allah sentiasa dekat pada diri kita. Cuma kita dekat ke tidak, itu sahaja. Kan? Sebab ini janji Allah. Allah tak akan jauh kepada orang yang mendekatkan dirinya kepada dia. Sesiapa sahaja kita ini. Mungkin kita ada banyak buat dosa, kan selalu kita punya isu kan banyak dosa, gitu kan? Banyak dosa, banyak itu, banyak ini. Yang penting sekarang ialah kita bertaubat kepada Allah. Anak tadi kan yang kembali kepada Allah maknanya orang yang bertaubat. Kita bertaubat kepada Allah, kita terus-terusan mendekatkan diri kita kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa berada dengan kita. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi ingatkan kepada kita, ihfazillah tajidhu tujahaka. Okay, kalau dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, ihfazillah tajidhu amamaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah itu berada di hadapan kamu. Di hadapan kamu. Bukan kata dekat belakang, tapi kan depan. Allah tu akan ada depan kita. Maksud Allah ada depan kita ialah apa? Allah berikan pertolongan, Allah berikan kepada kita dengan perlindungan, Allah berikan kepada kita dengan segala macam bentuk hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Tapi yang penting ialah ihfazillah, jagalah Allah. Jagalah Allah maknanya apa? Ikut perintah Allah, taat pada Allah, beribadah kepada Allah. Itu yang menyebabkan kita akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? So kalau seseorang hamba, dia dah meletakkan diri dia dalam keadaan yang sedemikian, okey, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah yang kita panggil sebagai satu keadaan yang membahagiakan diri, yang menenangkan diri dia. Dan tentang firman Allah Azza wa Jal, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Surah Fatir ayat yang ke-28. Ini penting kita belajar. Orang yang takut pada Allah bukan ahli ibadah, tetapi yang takut pada Allah ialah orang yang berilmu. Di kalangan para ulama, orang yang banyak belajar, yang banyak ilmunya. Di sini Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsir yang menjelaskan, maksudnya sungguh orang yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Mereka mengetahui tentang hakikat Allah. Kerana semakin sempurna ilmu seseorang tentang Allah yang maha agung dan maha mengetahui, dia adalah pemilik sifat yang sempurna dan nama-nama yang indah. Nescaya rasa takutnya kepada Allah akan semakin besar dan dahsyat. Jadi orang yang makin banyak ilmu akan menyebabkan dia makin tahu tentang Allah, dia akan ada rasa takwa yang lebih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia tahu bagaimana Allah itu dalam keadaan Allah yang maha penyayang, Allah maha pengasih, semua kan. Kita nampak kalau kita nak ambil satu contoh yang lebih mudah dalam teks ini, kita dapati bahawa kalau kita rujuk dalam hadis tentang yang orang yang bunuh 100 orang, bukan? Mula-mula dia jumpa ahli ilmu ke ahli ibadah? Ahli ibadah kan? Pasal apa dia dengan ahli ibadah tu? Mati. Kenapa dia mati? Kena bunuh. Siapa bunuh? Dia bunuh. Jumpa ahli ibadah kan? Kalau dia jumpa ahli ilmu mula-mula, hidup ahli ibadah tu. Hidup ahli ibadah tu
kan? Ya? Tertutup sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Ada siapa nak pulang dulu? Siapa masuk tadi? Tak tahu Lamanya dia tutup. Dah nak habis kuliah baru dia tutup pintu. Kata jangan balik dulu. Okey. Boleh pula main pintu ya. Okey. Lambat dia tutup. Kata hujan lebat. Okey, stay dulu lagi. Ya Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allahumma sayyiban nafi'ah. Okey, tadi soalan apa saya? Betul lah pintu ni. Distract betul pintu ni. Pintu ni pasal. Orang yang ibadah, dia tak sama kedudukannya dengan ahli ilmu. Okay? Ahli ilmu, dia mengetahui kan, dia tahu banyak tentang sesuatu perkara. Sebab itu bila kita ni nak mendapatkan nasihat, kita jumpa dengan orang yang pakar. Orang yang ada ilmu, orang yang betul-betul tahu tentang suatu perkara yang kita nak dapatkan nasihat. Kita jangan jumpa dengan orang yang tak mengetahui. Dia akan memberikan nasihat yang salah. Sebagaimana ahli ibadah itu, dia tidak tahu kan tentang ilmu. Maksudnya mungkin dia tak tahu tentang Allah itu bukan memiliki Allah itu maha pengampun, Allah itu maha memberikan ruang, pintu taubat Allah itu terbuka. Dia tidak tahu tentang ilmu tersebut. Sebab itu bila dia menasihatkan, dia kata dengan si pembunuh ini, Allah tak akan ampunkan kau. Dia nasihatkan macam tu kan. Tapi bila jumpa dengan ahli ilmu kata apa? Apa yang menjadi penghalang antara dia dengan taubat? Kenapa dia kata gitu? Sebab dia tahu Allah itu maha pengampun. Nampak ilmu Asmaul Husnanya tu ada. Dia tahu Allah itu maha pengampun. Dia tahu Allah itu membukakan ataupun Allah itu membukakan pintu taubat kepada semua orang. Sampailah pada hari kiamat. Maknanya ilmunya ada. Sama juga kita pada hari ini. Bila kita ada ilmu kan, kita akan sentiasa berada di atas jalan yang benar. Tapi ilmu pun kena pastikan ilmu apa. Kan? Bukan ilmu sesat ya. Kalau ilmu sesat pun walaupun namanya ilmu tak guna juga. Nanti kan kita pula yang sesat. Tadi asalnya kita kata ilmu tu mesti ada. Tapi ilmu pun ada kategori-kategorinya. Yang penting ilmunya adalah ilmu yang benar, yang bertepatan dengan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga kefahaman-kefahaman yang betul. Baik, jadi di sini dia kata, kerana semakin sempurna ilmu seseorang tentang Allah yang maha agung dan maha mengetahui, dia adalah pemilik sifat yang sempurna dan nama-nama yang indah. Nescaya rasa takutnya kepada Allah akan semakin besar dan dahsyat. Ini menyebabkan kita ni akan jadi orang yang tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Kerana kita tahu kalau kita buat perkara ini dosa, kita buat perkara ini salah. Kan? Dia mesti ada kejujuran pada perkara tersebut. Dan di sini dia kata, siapa saja yang mengenal hakikat Allah Azza wa Jal, maka akan semakin bertambah rasa takut kepadanya, Jalla wa'ala. Semakin kuat keyakinannya akan pengawasannya. Okay, makin banyak ilmu kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat. Apa yang kita buat, Allah itu maha mengetahui. Dan hatinya terus berharap hanya kepada Allah. Ini juga akan menyebabkan jiwa dan raga kita, keseluruhan diri kita ini hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sudut yang lain, dia kata keimanan seorang hamba akan semakin meningkat. Yang ini boleh tercermin dari semakin beragam ibadah yang dilakukannya. Beragam ibadah maksudnya ibadah yang banyak. Okay? Berbagai macam ibadah. Kita kalau makin berilmu, makin banyak tahu. Okay, contoh mungkin dulu kita tak pernah tahu tentang solat sunat rawatib, solat sunat qabliyah ba'diyah tu kan. Bila kita dah belajar, kita tahu dalil, kita tahu hukumnya, kita buat. Bermakna situ makin banyaklah amal ibadah kita. Mungkin dulu kita tak pernah tahu tentang dalil-dalil ayat Al-Quran, hadis Nabi tentang solat sunat tahajud. Kemudian kita belajar. Bila kita belajar, semangat kita untuk melaksanakan amal solat tersebut. Sebab tu dia kata sini semakin beragam amal ibadah dia. Semakin banyak amal ibadah yang dia buat kerana apa? Ilmunya yang meningkat tu tadi dan akhirnya menyebabkan keimanannya meningkat. Seterusnya dia pun tak terus-terusan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah. Itu semua akan menjadikan hatinya semakin dekat dengan Rabbnya. Usahanya untuk menggapai redanya menjadi lebih cepat daripada desiran angin yang berhembus.
Hatinya tidak akan pernah berpaling ke kanan maupun ke kiri sebab tidak ada lagi keraguan. Sesungguhnya taufik itu hanyalah ada dalam genggaman Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan dari Allah. Itu apa? Ayat apa? La haula wa la quwwata illa billah. Okay, serahkan diri kita kepada Allah. Yang penting kita usaha untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang berilmu, yang mana akhirnya kita akan dapat keimanan yang betul-betul tinggi sehingga kita keinginan untuk beribadah kepada Allah pun menjadi meningkat dan kita menjadi orang yang tak bosan dalam beramal ibadah. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Apa pengajaran yang boleh kita dapat? Pengajaran yang pertama, apa dia? Bersangka baik dengan Allah. Okey, boleh. Perbanyakkan ibadah. Bersangka baik dengan Allah. Lagi, banyakkan ibadah. Jauhkan larangan. Oh, banyak hari ni ya. Larangan. Carilah ilmu kerana ilmu tak datang kepada kita. Bersangka baik pada saya belum tulis yang pertama ni. Bersangka baik pada Allah. Okey. Yang kedua, tadi apa? Jauhi larangan. Jauhi larangan Allah. Boleh tak ada satu ayat yang conclude semua? Bertakwa. Itu nombor 2 ya Kak Siti. Bertakwa. Betul. Oh betul. Nombor 3 ada? Tuntut ilmu. Okey, nice. Lagi? Konsisten on? Istiqamah dalam mencari ilmu. Konsisten dalam ibadah. Dalam mencari Konsisten dalam ibadah ni susah sikit ya. Bukan ada ayat dalam ibadah. Konsisten dalam ibadah tu dia perlukan satu lagi sebelum itu. istiqamah dalam mencari ilmu. Okeylah, tak apa, boleh. Nanti masuk yang keutamaan kedua saya bilang. 1, 2, 3, 4. 4 je. Ada banyak. Ada banyak hari ni. Semua orang depan je, orang belakang nak cakap apa? Cik Salimah? Tak. Dah hujan dah, suara balik lah. Sorry Cik Salimah, suka usia Cik Salimah. Sebelah sini, Fatia. Ada apa nak cakap Fatia? Apa dia? Oh, apa pun terjadi kembali kepada Allah, Masya Allah. Okey, apa pun terjadi kembali kepada Allah. So kita pun kembali kepada Allah. Kita nak tutup kuliah kita hari ini. Kita kembali kepada Allah. Hari ini kuliah kita yang terakhir ya. Saya dah maklumkan di Facebook saya, IG saya kan. Saya cuti mula daripada minggu depan sampai akhir bulan Ogos. InsyaAllah kita jumpa pada bulan September nanti. Okey, jangan Syahid pula tak balik-balik. Nanti ustazahnya balik yang lain Syahid. Mana pula dia tiba-tiba dengan aku seorang. Ustazah cuti lama sangat 1 bulan setengah kan. Cuti lama sangat tak payahlah, malas lah. Dah Syahid dah. Tak apa, saya Syahid dulu tak apa. Jangan student Syahid dulu. Okey, insyaAllah kita jumpa pada bulan September nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita, Allah berikan kepada kita dengan kesihatan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesabaran yang dalam apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.